من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير ودمي بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini, sambungan tadabbur surah Al-Baqarah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu dari subuh tadi. Masya-Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat tabiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, jom tadabbur bersama Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak sambung pengajian kita pada ayat yang ke-285 suratul Baqarah. Pada petikan falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq. Minggu yang lalu, Isnin yang lepas, kita telah tahu beberapa fakta berkaitan dengan hutang. Hutang perlu dianggap serius. Walau sekecil mana hutang tu, arahan daripada Allah untuk supaya tidak bangkit masalah di kemudian hari, hendaklah ditulis. Dan ditulis itu lantik orang yang pandai dalam hal ehwal selok-belok membuat perjanjian. Kemudian orang yang diminta menulis tu janganlah pula dia berdolak dalih enggan buat perjanjian. Kenapa kadang orang tak nak menulis ni? Kan wala ya'bakatibun an yaktuba kama 'allamahullah. Sedangkan Allah telah beri dia ilmu, beri dia kepandaian, tapi dia tak nak menulis, dia malas nak menulis. Sebab dia tak nak dibebani tanggungjawab. Dia tak nak leceh, dia tak nak dibebani tanggungjawab. Jadi Allah kata kalau yang tahu, yang berilmu, tulislah, bantulah orang-orang yang sedang nak buat perjanjian ni. Bantulah orang yang nak memudahkan benda-benda ni kan. Dan kemudian falyaktub, maka hendaklah dia tulis. Orang yang diminta menulis ni hendaklah dia tulis falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq. Dan hendaklah orang yang berhutang itu membacakan, sebut apa yang dia hutang. Dia kena sebut. Imla, yumlil tu kata akar dia imla.
Imla. Imla ni maksudnya baca supaya boleh ditulis. Imla ni cikgu baca, kita tulis. So yang kena tulis adalah orang yang berhutang. Bukan yang beri hutang. Supaya dia tahu tanggungjawab dia. Kau nak berhutang dengan aku, kau tulis apa yang kau nak hutang. Kalau dia tulis atau dia yang sebut kepada penulis, dia tahulah tanggungjawab dia. So dia tak boleh nak pandai-pandai ubah kata-kata dia selepas tu. Tapi yang berlaku sekarang apa? Yang beri pinjam pula menuliskan. Kan kadang bila kita berniaga, orang nak hutang dengan kita, okey, sipulan hutang ni, sipulan hutang ni. Orang yang berhutang tu tak tulis. Ni orang yang beri pinjam pula tulis. So, sekarang ni caranya ialah yang kena tulis tu orang yang berhutang. Bukan yang beri hutang. Yang berhutang. Supaya dia tahu, dia pernah tulis, itu tanggungjawab dia, dia tak boleh ubah kata-kata dia sendiri. Dan yang beri pinjam pula kena ada supaya dia dengar apa yang dibacakan tu betul. Dan perlu dituliskan lagi dalam dokumen tu bila boleh bayar. Berapa lama, apa komitmen dia. Baru mudah kira, kan? Baru mudah kira. Dan yang beri pinjam dia boleh agaklah bila dia boleh dapat dia punya duit semula. Sebab kalau kita tak tetapkan tarikh kan, dah terpaksa pergi Kelantan, terpaksa cakap Kelantan, Kelantan Pio. So kalau tak tetapkan tarikh, nanti penerima hutang, orang yang berhutang tu, dia boleh ambil kesempatan. Dalam dokumen dia kata apa? Saya akan bayar bulan Disember. Tahun bila tak tahu, tapi bulan Disember. Sedangkan mungkin yang beri hutang itu boleh beri pakai sekejap kerana dia pun perlu juga kepada wang. Dia pun perlu juga kepada duit dia. So selalunya orang yang minta hutang ini berlaku bila tengah-tengah bulan dalam keadaan terdesak. So dia kira dia pun terdesak je. Orang yang beri hutang tu pun terdesak juga. Tapi kebetulan dia ada duit lebih waktu tu. Tapi tetap juga tidak dibayar. Wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'an. Wal yattaqillaha rabbah wal yabkhas minhu syai'an. Dan sekarang ni pula dalam bentuk macam mana? Sama ada dia tulis WhatsApp, dia tulis WhatsApp ataupun dia bagi voice note tu kan. So tuan-puan yang tahu benda ni WhatsApp ke voice note ke, pastikan benda tu di star, diletak star supaya tahu, supaya senang nak cari. So setiap kali kita nak mohon balik, kan kita pula jadi alung untuk tuntut hutang, kita forwardkan je voice note tu. Kau janji begini, ini kata-kata kau sendiri. Kau janji sendiri bila nak bayar balik. Sekarang tunaikanlah janji. Sebab orang yang tak tunaikan janji zalim. Simpan dalam memory card. Itu yang tak tunaikan janji zalim. Orang yang zalim kan berjalan dekat muka bumi, makhluk malaikat tak doakan dia. Malah ada ketikanya orang-orang zalim ni dilaknat. Dia tak dapat keberkatan. Gitu. So waliyattaqillaha rabbah. Berkaitan dengan duit ni, hanya ada satu ubat. Hanya ada satu cara untuk memastikan bahawa urusan keuangan ini boleh
Handle with care. Apa dia? Takwa. Hanya takwa yang boleh memastikan kegiatan ataupun urusan keuangan ini ditangani dengan baik dan betul. Wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Wala yabkhas minhu syai'a. Janganlah dia kurangkan suatu pun dari hutang itu. Takutlah pada Allah. Dan ini adalah peringatan kepada yang berhutang, termasuk penulis itu. Kerana penulis juga kena tepat, jangan tulis lebih atau kurang. Agak-agaknya 6,000 kot, agak-agaknya 7,000, 7,000 lebih macam tu. Berapa lebih ni tu? Itu sedapnya lah ni. Berapa lebih ni tu? Kena tepat. Kalau perlu sen-sen, kena tepat. Dan ini berkaitan dengan takwa. Bagaimana serius kita nak menjaga diri supaya tidak menjadi zalim. Supaya tidak menjadi zalim. Dan jangan tulis lebih kurang atau sedikit, walau sedikit. Kerana kalau kita tulis sedikit, ia akan mengakibatkan kita menganiaya salah satu pihak. Bila menganiaya, itu namanya zalim. Orang zalim tak masuk syurga. Orang zalim tak masuk syurga. So, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau dia sendiri tak boleh nak sebut. Ada ke Ustaz orang yang berhutang tu bodoh? Ada? Ada? Orang bodoh boleh berhutang ke? Boleh. Kita, anak kita, kan? Kita pula. Anak orang tu, autism, perlu kepada rawatan. Bapak dia berhutang pada orang lain. Itu bukan hutang bapak dia, hutang anak. Hutang anak. Hutang atas nama anak kan? فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. Dia sendiri tak boleh nak sebut. Maka hendaklah disebut oleh walinya dengan adil benar. Kalau ada antara 3 sebab di atas, hutang tu perlu ditulis oleh wali dia dan wali dia yang perlu baca kepada penulis. Kan, contoh penerima hutang tu anak yatim. Maka penjaganya kena ambil tanggungjawab. Perkataannya Allah guna safiha. Safih ni antara perkataan yang Allah guna dekat atas tadi, dekat ayat ni. Safih. Fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safiha. Safih ni apa? Safih ni orang yang tak pandai mengurus harta dia sendiri. Ada banyak faktor, ada banyak sebab orang tak pandai urus harta ni. Antara lain mungkin dia kurang akal. Mungkin dia kurang akal. Seorang yang seperti ini, kalau dekat Malaysia ni, dia ada apa? AKPK. AKPK. Entah aku sebut ni. Yang dia menguruskan harta orang-orang yang disiarkan bankrupt. Kenapa dia bankrupt? Sebab dia tak tahu. Dia tak boleh nak urus harta dia dengan baik. Dia silap langkah. Tak pandailah tu. Kan? Maka mahkamah boleh beri harta dia dan hanya beri belanja bila perlu sahaja. AKPK akan urus, akan bantu dia. Macam mana? Kadang keberhutangan yang melampau. Pada usia muda, boros, berhutang, kredit kad.
Kan, bahana hutang kredit kad ni dekat Malaysia banyak generasi-generasi muda, generasi-generasi muda yang terbeban dengan pinjaman, terutamanya kredit kad. Inilah bayangkanlah setahun dia punya interest 18%. Gitu. Patutnya nak mohon kredit kad ni perlu diperketatkan. Tapi berapa ramai orang-orang yang anak-anak muda ni, ialah kita, tuan-puan, kita daripada sekolah rendah, sekolah menengah masuk U, ada tak secara serius kita mengikuti silibus pengajian, menguruskan duit sendiri dengan baik dan betul? Tak. Sama macam kita tak pernah melalui proses belajar untuk menghadapi alam perkahwinan. Tak. Sama juga kita tak pernah belajar secara serius bagaimana nak mendidik dan membesarkan anak. Tak. Benda ni tak ada silibus. Tak ada silibus. Dan semua benda ni, dia merupakan benda yang paling krusial. Ada pernah kita ikut kursus, belajar dalam silibus sekolah rendah, macam mana nak urus duit? Macam mana nak urus hutang? Berapa ramai? Kan, berapa ramai yang terjerat dengan hutang ni? Ramai. Ramai gila. Berapa, kejap saya tengok berapa ramai. Hutang kad kredit rakyat Amerika 4 trilion. 4 trilion, tuan-tuan. Fui, gila lah. 8.9% bankrupt sebab hutang kad kredit. Kita punya rakyat 32 juta. Letaklah 10%. Ni 89 kan? Nak mudah kira. 10% daripada 30 juta ialah 3 juta. 3 juta bankrupt sebab hutang kad kredit. Gitu. Saya dulu pernah juga guna kad kredit, sekarang dah tak. Bahaya tuan-tuan. So nak mengurus duit ni, dia alat. Dia alat. Memang sangat dahsyat. So, bila dah terjerat dengan hutang, maksudnya dia gagal lah nak mengurus dengan baik. Maka perlu ada orang yang menguruskan untuk dia. Muncul kerajaan kita, wujudkan AKPK. Dia bantu beri pendidikan keuangan, bantu boleh mengawal, boleh mengurus hutang. Sahabat keuangan, memang dia memang betul sahabat. Memang dia bagi option. Apa nama? Kalau kita ada hutang sekian, pendapatan kita sekian. So AKPK akan pegang duit kita tu supaya kita bayar dulu hutang kita, baru kita berbelanja. Dibantu. Sampai settle hutang, baru dia beri balik. Okey, ini duit engkau, urus sendiri. Gitu. AKPK. Dibantu. Dan kita bukan hanya ada masalah kad kredit. Kita juga ada banyak masalah berkaitan dengan alung. Dan tuan-puan, masalah alung ini dia bukan sekadar hutang. Tapi dia adalah tentang riba.
Bayangkan masyarakat kita sanggup berhutang. Riba lah. Tengok. Kan? Tu, masyarakat. Ha. Ada kes, apa nama? Seorang wanita ni, selepas 23 tahun, 23 tahun meminjam dengan Along pegang dia punya kad ATM. Dia bekerja. Kemudian gaji dia tiap bulan Along ambil sebab Along pegang kad dia. Along pegang kad dia. Tahun bila? Tahun 1999. Start dari tahun 1999. Dia cikgu. Tiap bulan gaji dia 6,000. 6,000 tu pergi masuk dalam gaji dia, tapi kad ATM Along pegang. Along pegang. So 23 tahun dia hanya terima baki selepas tolak pinjaman dia dalam lingkungan 100 ke 400 tiap bulan. Kalau orang lain dapat gaji pergi bank cucuk ATM, tapi dia kata dia ambil dekat pejabat Along 23 tahun. 23 tahun. Asalnya dia pinjam 15,000. Bayangkan sepanjang 23 tahun. Gaji dia sebulan 6,000. Setiap kali dia kata, dia tanya berapa baki, Along jawab apa? Belum selesai. Setiap kali dia ajukan soalan tentang berapa baki. Kata pukul 9. Tak nak makan. Pergi tak? Gitu. Bayangkan tuan-puan, kena zalim. 23 tahun. Dan jumlah, dia pinjam berapa? 15,000. Jumlah keseluruhan yang dia bayar sebenarnya adalah 138,000. 138,000. Ui, dahsyat tuan-puan. Itu punya level kezaliman. Ui. Dahsyat. Alam tu tak fikir apa dah. Yang penting aku dapat. Lebih 20 tahun. Moga kita dan keluarga kita tidak terjerumus ke situ. Ke lembah kealungan. So, Safi ialah orang yang tidak pandai mengurus harta dia sendiri. So, perlu ada agensi dan badan yang membantu. Dan nampaknya negara kita melihat ayat ini dan perlu direalisasikan. Ada badan mahkamah ke yang menjaga maslahah. So, kalau dibiarkan, akan ada yang ambil kesempatan atau dia sendiri akan belanja sampai habis harta itu. Kan. So, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Kalau tadi kes Along tadi, 23 tahun tu cikgu. Kalau ikut cerita, cikgu takkan tak boleh fikir sendiri.
Kan? Cikgu takkan tak boleh fikir sendiri. Sebab itulah dia berkaitan dengan keuangan ni, kita tak belajar dekat sekolah. Kita tak belajar kat sekolah. Kita tak ada silibus tentang mengurus duit sendiri. Tak. Kita pandai-pandai sendiri kita je. Kan gaji pertama kita habis ke mana? Gaji kedua, gaji ketiga, kita yang mengurusnya. Pandai-pandai kita sendiri kan. So waktu menulis, wastashidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah datangkan 2 orang saksi lelaki dalam kalangan kamu. So untuk pastikan perjanjian tu akan dipenuhi, perlu panggil 2 saksi lelaki. Ada saksi yang boleh dipanggil waktu perjanjian tu, boleh jelaskan benda sebenar. Maka perlu ada saksi waktu buat transaksi atau buat perjanjian. Perlu panggil 2 orang saksi. Syarat saksi untuk perjanjian keuangan ni tak semestinya Muslim. Yang penting dia boleh dipercayai. Kan? Walaupun dalam ayat ni tak disebut saksi tu kena adil, tapi telah disebut penulis dan wali kena adil. Maka saksi pun begitulah sepatutnya. Kena ada 2 orang lelaki jadi saksi. Ada ulama kata 2 orang ni daripada peminjam, 2 orang daripada pemberi pinjam. So 4 orang menyaksikan. Ataupun peminjam kena bawa 2 orang saksi. So bayangkan nak pinjam 100 kena bawa 2 orang saksi. Kan macam tak ubaloi kalau kau tak bayar. Nak pinjam 100, kena tulis. Kau sendiri buat ikrar, mana saksi kau? Tanda tangan. Gitu. Dan saksi bukan penjamin. Saksi ni dia menyaksikan. Kalau dulu sistem bank dulu kan, kena penjamin. Nak pinjam, kena penjamin. Orang yang pinjam lari, yang penjamin dikejar. Berapa ramai penjamin yang bankrupt, yang pinjam orang lain. Bank tak dapat kejar orang tu, dia kejar penjamin. Sampai akhirnya penjamin blacklist, penjamin bankrupt. Itu pun salah satu kezaliman besar. Kezaliman besar. Dan akhirnya bank ubah sistem tu. Tapi yang lama-lama yang kena blacklist tu, dan yang peminjam, bila dia dah lari, putus hubungan dengan penjamin, putus. Kalau jumpa pun buat tak tahu. Ini berkaitan dengan hutang. Serius. This is serious. Fa'ilam yakuna rajulain, kalau tak ada 2 orang lelaki, farajulun, seorang pun jadilah. Wa mra'atani, bersama 2 orang perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, yang kamu setuju dia jadi saksi. Kan kalau cari tak dapat 2 orang saksi lelaki, maka pakailah seorang lelaki dan 2 orang perempuan saksi. 2 orang perempuan jadi saksi. Sekurang-kurangnya kena ada seorang lelaki. Oleh kedua belah pihak.
So, satu lelaki bersamaan dua orang perempuan. Dan ayat ni kan ayat yang kontroversi sikit. Adakah nak mengatakan perempuan lemah? Seorang lelaki, dua wanita. Kan ada yang kata Islam tak adil buat wanita. Kan dia orang kata ni dua orang wanita baru sama dengan satu lelaki. Ini merendahkan martabat wanita. Dua orang wanita kena ganti seorang lelaki. Macam mana? Pertama, ayat ini sebenarnya meraihkan orang perempuan. Meraihkan orang perempuan. Sebab bila dikatakan jadi saksi, dia kena turun naik mahkamah. Kan? Dia datang jadi saksi. Mahkamah akan tanya, betul kau menyaksikan? Betul. Bila kau menyaksikan? Bila lah? Bila? Oh, kan? Mahkamah akan tanya maklumat tu. Bila menyaksikan, berapa dia pinjam, betul ke dia yang sign, dokumennya macam mana, nampak tak dokumen tu, betul ke dia orang jumpa kat sini. Kan susah tu. Kalau perjanjian tu 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, yang lelaki ni dia kena ingat, dia seorang-seorang, dia kena ingat penyaksian dia tu penting. Dia kena ingat seorang-seorang. Dan sekarang bayangkan benda tu ditanggung oleh dua orang. Dua orang ni boleh bincang. Betul lah. Kau ingat tak yang dia cakap macam ni? Kan? Dua orang saksi perempuan, dia orang boleh bincang untuk keluarkan satu kenyataan. Mana mudah? Two head atau satu kepala? Dua kepala atau satu kepala? Sebab penyaksian ni penting. Dan sekarang Allah sedang ringankan beban wanita. Nampak? Kan bila seorang lebih-lebih lagi wanita berkaitan dengan perkara-perkara kecil, berkaitan dengan tarikh, benda yang apa nama, yang kecil-kecil ni, mereka sangat ingat. Dia siap boleh ingat baju waktu tu dia pakai lengan sebelah kiri, dia singsing lengan sebelah kanan. Nampak macam tak terurus dia yang hakim. Tambah lagi dua orang. Rupanya Google Meet ni bila kita angkat tangan macam tu, dia keluar belon. Nampak tak? Walau orang tengah berkabung ni, dia boleh keluar-keluar belon macam tu. Tak sensitif betul Google Meet ni. So, siapa yang terbeban sekarang ni? Allah membebankan lelaki atau wanita. Allah sangat kasih pada wanita hal-hal berkaitan dengan dengan keuangan. Allah jemput dua orang wanita menggantikan satu orang lelaki. Malah beban tanggungjawab ditampung oleh dua orang. Dahsyat. Dahsyat. Dahsyat.
Malah kalau zaman sekarang ni, wanita sangat mahir berkaitan dengan hal transaksi perniagaan. Bila dua orang wanita jadi saksi dan tuan-puan pernah diaudit oleh wanita. Hui, dia punya cerewet. Na'udzubillah. Kalau yang audit lelaki, cerewet juga. Tapi tak secerewet wanita. Kan? Pasal Allah kata dua orang saksi wanita. Nampak tak? Dan wanita bila dia jadi saksi dan bila dia beri kenyataan, dia ada simpan ke? Dia tertapis? Tak ada. Dia sembuh je. Dia sembuh je. Kalau lelaki dia masih fikir lagi. Ini kalau aku cakap macam ni, gini jadi dia. Kalau cakap macam ni, gini jadi. Tak. Kalau perempuan dia sembuh. Dia sembuh. Dan perasan tak bahawa beza antara lelaki dan wanita, terutamanya dalam hukum syarak. Dalam hukum syarak. Lelaki, dia tak boleh simply cakap apa yang dia nak cakap. Sebab apa yang lelaki cakap akan beri kesan segera. Apa yang lelaki cakap akan beri kesan segera. Contohnya, talak. Apa yang lelaki cakap boleh beri kesan segera, boleh jatuhkan hukum segera lelaki. Tapi wanita, tak. Dia boleh cakap apa yang dia nak cakap. Tanpa ada kesan segera. Tak ada. Dia cakap je. Tanpa ada kesan syarak segera. Sebab tu bagi mengimbangi benda ni, supaya wanita tak keluar macam berteh jagung, kan? Berteh jagung macam popcorn bila bercakap, maka Nabi SAW mengingatkan ada sekumpulan, ada satu situasi di neraka yang dipenuhi oleh wanita, kesan daripada gagal menjaga mulut. Nabi tak kata neraka tu majoriti wanita. Tak. Nabi cuma kata wanita yang masuk neraka kebanyakannya kesan dari mulut. Banyak kesalahan daripada mulut. Nabi tak kata majoriti dalam neraka tu wanita. Tak pernah cakap macam tu. So hadis tu sebenarnya nak mengimbangi. Wanita, walaupun kau bercakap tak ada kesan syarak segera, tak ada kesan hukum segera, tolong jaga. Sebab lelaki, dia sudah diminta tanggungjawab, dia ketua, dia lebih kena jaga. Kalau dia pun macam berteh jagung, apa yang dicakap boleh ada kesan segera. Terutama itu talak. Gitu. So ayat tadi, wastashidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan, dua orang wanita mimman tardawna minasyuhada. Dua orang wanita menggantikan seorang lelaki merupakan ayat kasih sayang Allah terhadap wanita. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Tengok. Allah beritahu fungsi dua wanita ni macam mana. Kalau seorang lelaki lupa, seorang lagi boleh ingatkan. Sebab memang sifat kita ni pelupa. Dah pinjam 30 tahun untuk pinjam rumah.
Dah tentu ada yang lupa, ada yang ingat. Saling bantu-membantu mengingatkan. Dan kalau 2 orang wanita, 1 orang lelaki, 3 kepala yang tolong ingatkan, yang saling bantu-membantu. Gitu. Itu kan rahmat besar. Itu rahmat besar. Dan kenapa perlu lelaki? Ya, kalau wanita saja yang jadi saksi, ada banyak benda yang diorang fikir, yang diorang ingat, akhirnya tak fokus. Jadi perlu ada juga diimbang dengan lelaki, supaya benda-benda yang tak penting ni, tak terlibat ni, tak payah sebut sekali. Tak payah. Ini sampai dia bercerai 3 kali pun dia ingat. Oh, dia ni Tuan Hakim. Dia ni kahwin cerai. Dia kerja dia ni. Tak ada kaitan dengan hutang tu. Tak payah sebut. Tak payah sebut. Tak payah sebut. Sebab tu ada lelaki tu. Ini topi kan pakai spek mati hitam, konon-konon baru lawat kubur. Berkabung, cuti Malaysia pula dia. Berkabung. Kan? Dan kemudian wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan bila dipanggil untuk jadi saksi. Jangan menyusahkan mahkamah. Dia waktu perjanjian dia jadi saksi, bila dipanggil dia tak nak. Allah mohon supaya janganlah susahkan orang lain kalau kita jadi saksi. Susah sebenarnya nak tegakkan suruhan Allah kalau ada yang tak nak beri kerjasama. Kan? Banyak wanita yang memang dia ingat banyak benda. Dia selalu ingatkan lelaki. Lelaki fungsi dia supaya benda tu berfokus. Kan lelaki dia tumpu dia satu benda. Dia tak fikir yang lain. Dia tumpu dia. Kalau hutang je lah. Satu kalau kalau nak balik kampung, kita cakap dengan suami, bang, kita nak balik kampung bang. Dia tanya, bila? Petang ni. Okey, petang ni. Itu je. Yang mengemas baju, yang fikir nak jajan dalam perjalanan, yang nak fikir nak ada air, nak yang itu, yang nak ini siapa? Perempuan. Lelaki dah set dah, okey nak balik kampung. Bila petang ni? Dah. Tu je. Yang penat sebelum masuk tu siapa? Suami? Tak. Dia dah ready, dah nak balik. Ada baju ke, tak ada baju ke, bawa Colgate ke tak, dia tak kisah. Yang penting aku nak balik. Itu. Sebab tu dalam kes ini, dia perlu ada lelaki yang beri fokus, perempuan yang ingatkan. Gitu. So, dua-dua saling melengkapi. Kalau perempuan sahaja, dia takkan fokus. Kalau lelaki sahaja, sebab tu ada 2 orang lelaki tu. Kalau seorang lelaki saja, dia tak ingat. Kan. Betul? Kalau ikut aku telah pinjam dia. Alah, balik kampung je kot. Bukan tak boleh pinjam baju siapa-siapa kat dekat kampung. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Dan jangan kamu jemu menulis hutang. Jangan jemu menulis hutang yang tempoh masanya sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang penulis
Jangan pilih hutang juta-juta je dia nak tulis. Tak. Sebab kadang-kala dia dah banyak kali buat perjanjian untuk orang. Penulis mungkin dah rasa malas. Dan Allah beri galakkan dalam ayat ni. Janganlah jemu. Wala tas'amu. Janganlah cincai buat kerja tu. Jangan jemu. Tulis surat hutang ni dia tak kira. Hutang tu sikit ke. Alah hutang 100 dia takkan nak tulis. Tulis je. Sikit ke banyak ia mungkin sikit pada kita. Tapi pada orang meminjam yang tengah terdesak tadi 15,000. Dia pinjam mula-mula tahun 1999, 15,000. Akhirnya dia bayar berapa? 130,000. 23 tahun. Kalau tak ditulis, dia akan menzalimi orang lain. Ya sikit hari ini, tapi hari kemudian akan jadi perkara yang besar. Seperti mana cikgu kita tu. 7 tahun lepas 7,000. Besar tak besarlah benda tu. Sampai cikgu tu dimaki oleh anak murid. Kan. Betul. RM10 tu bukan senang-senang orang nak bagi. Waktu kita tak ada. Waktu kita tak ada nilai kecil tu. Kita ada nilai besar pun tak guna. Semalam kakak sulung saya pergi pasar yang jalan menuju Rantau Panjang tu. Belum jalan menuju, bukan dekat Rantau Panjang. Ada pasar apa benda dah. So, nak masuk toilet. Nak masuk toilet kena bayar 50 sen. Dia tak ada duit siling. Yang dia ada note RM50. Dia ada note RM50, nak masuk toilet 50 sen. So, bila dia bagi RM50, sama, orang tu kata, ada sama. Tak ada sama. 50 iya. Tak apalah, bagi free. Bukan tak ada duit. Tapi tak, kalau kita tak ada, kita tak boleh beri. Tak berlaku transaksi tu. Akhirnya orang yang minta nilai yang sedikit ini, beri, free. Lepas tu kakak saya pula, dia ni apa? Dia ni bekas guru besar. So dia kata, malulah aku nak masuk tandas free. Dia usahakan juga cari duit siling dalam kereta. Yang penting dapat 50 sen. Lepas tu bila dia pergi bayar, kak bukan tadi saya kata free ke kak? Tak apalah, kakak rasa macam tak sedar hati. 50 sen ni takkan tak boleh bayar. Lepas tu saya, orang tu kata, saya dah bagi free, tapi kalau akak nak bagi, saya ambil lah. Kan? Kecil bagi kita, besar di sisi orang. Gitu. So, zalikum aqsatu indallah. Zalikum aqsatu indallah. So, bila kita tulis, bantu orang supaya orang lain tidak menzalimi, tidak berlaku aktiviti zalim itu, dengan menulis itu Allah kata, inilah bentuk adil. Itulah keadilan di sisi Allah. Yang kita kata kita nak jadi adil, kita nak seimbang, kita nak jadi hamba Allah. Berkaitan dengan wang, Allah suruh tulis. Zalikum aqsatu indallah. Inilah bentuk lebih adil di sisi Allah. Wa aqwam, dan lebih menguatkan keterangan saksi. Saksi dah ada, ditambah tulis lagi. Saksi dah ada, ditambah lagi tulis. Wa aqwamu lisyahadah. Wa adna alla tarkabu, dan lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Apa benda yang paling adil di sisi Allah? Ada saksi, ditulis,
supaya tidak datang keraguan. Jangan sampai bergaduh. Asalnya kita hidup harmoni, kasih sayang. Tapi kerana duit, gaduh, tak bertegur. Ada sesuatu dalam hati yang tak settle. Ia boleh gelak ketawa. Tapi bila sentuh bab tu, terus ada bab-bab sensitif yang kita tak boleh nak sebut. Akhirnya bila orang tu susah, kita tak ada rasa sayang, kasih nak bantu. Sebab terkenang dia berhutang tak bayar. Bila keluarga orang tu susah, ditimpa musibah, kita tak ada rasa nak doakan. Tak ada sebab ni dalam hati. Kan? Gitu. Semua tu supaya tak timbul keraguan. Tak timbul keraguan. Tak ada perbalahan. Sebab Islam nak hidup kita ini harmoni. Bab duit orang sanggup berbunuh. Macam mana kita nak jalankan misi dakwah kita pada orang lain kalau kita sendiri tak selesai dan kita sendiri tak boleh jadi contoh yang baik. Gitu. Habis itu Ustaz, semua transaksi kena tulis? Tidak. Tidak semua transaksi kena tulis. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tak perlu tulis. Sangat dianjurkan untuk tulis transaksi hutang. Melainkan pembelian tunai. Kalau beli tunai tak perlulah tulis. Ini adalah keadaan bila seorang itu beri duit dan seorang beri barang. Terus dapat barang tu. Tapi yang kita buat pembelian, pembayaran tunai, transaksi tunai ni, itu yang kita beria nak tulis. Konon-konon, nak track lah duit ni ke mana dan ke mana. Beli apa dan apa. Boleh pula kita buat, kan, kursus pengurusan keuangan, kita track kita punya belanja tunai. Dalam transaksi seperti ini, tak perlu tulis sebab transaksi telah selesai. Kedua pihak telah dapat apa yang mereka nak. Kan? Gitu. Well, kita lebih beratkan transaksi seperti ini ditulis berbanding kita tulis hutang. Ya, ada kekhawatiran, takut inilah, takut itu, tapi kita lebih takut hak kita dalam transaksi tunai berbanding hak kita dalam transaksi hutang. Kan berat sebelah tu. Kan tak adil. Wa asyhidu idza tabayatum, dan adakanlah saksi bila kamu berjual beli. Ini saksi ni maksudnya apa? Jual beli jangka panjang. Kan? Dalam bentuk pembelian apa? Bayar sekarang, nanti hantar barang tu bertangguh. Kan penjual dah dapat duit, pembeli belum dapat barang. So, kalau tak ada saksi, mungkin berlaku kezaliman. Maksudnya wasyidu idza tabayatum, sama ada saksi atau ada resit tadi. Ada resit. Gitu. Wala yudarra katibu wala syahid, dan janganlah juru tulis dan saksi itu disusah-susahkan. Jangan bahayakan penulis. Jangan marah diorang tulis je. Jangan susahkan juga, tak beri upah, dia dah penat tulis.
Lepas tu abaikan yang tukang tulis tak bayar gaji ke, tak bayar upah. Jangan juga bahayakan saksi. Kan, jangan marah bila mereka tegakkan kebenaran, beritahu kebenaran. Dan dianjurkan juga kalau boleh berilah upah kepada mereka. Dia jadi saksi kot. Satu, dalam kes-kes mahkamah, saksi ini dibayar. Ada portion untuk bayar saksi yang dipanggil tu. Ada. Kan. Kena bincang juga berapa bayaran sesuai. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Kalau kamu buat apa yang dilarang, itu maksudnya kamu fasik. Kalau tak buat apa diarahkan, maka dikira sebagai melanggar arahan Tuhan. Apa dia? Menyusahkan penulis, menyusahkan saksi, siap ugut-ugut, itu fasik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan ingat, ini silibus pengajaran Allah ajar kamu. Tuan-puan, bila Allah kata wa yu'allimukumullah, ini Allah sedang ajar kita. Ayat punya panjang gini Allah kata, aku ajar engkau ni sekarang ni, aku ajar engkau. Dan kita perlu tunduk bila baca ayat ni, Allah sedang ajar kita. Detail satu-satu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah sentiasa tahu dan sentiasa tahu tiap sesuatu. So settle ayat 282. Besok kita akan jumpa untuk 283. Kembali kepada moderator. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan tak? Ke Ustaz Jahan ni? Ada orang tengah nunggu nak jumpa. Oh, baik. Okey, jadi kita tutuplah. Kita sambung esok insya-Allah. Sambungan ayat yang seterusnya. Kalau minta surat perjanjian yang meminjam merajuk. Apa sekali dia pula merajuk? Drama betul. Orang tak tegakkan keadilan. Orang tak nak dia jadi zalim. Orang tak nak dia masuk neraka, merajuk pula. Itu drama. Bagi tahu dia, kalau nak drama sangat, berdrama sampai masuk neraka. Senang. Kejam tu. Orang supaya dia boleh tenang, settle dekat dunia. Aku okey je kalau kau tak nak bayar tu. Utang okey je, aku okey je. Tapi yang tanggung nanti kau. Yang masuk neraka nanti kau. Aku tak naklah perjalanan aku ke syurga tertahan semata-mata hutang kau ni. Tak berbaloi sangat. Tak berbaloi. Kan? Kau hutang aku 10,000, engkau tak bayar, bila aku tuntut engkau merajuk, kau merajuk apa ni? Apa yang kau nak tunjuk? Kau nak tunjuk yang kau tak faham agama? Kau nak tunjuk yang kau, apa? Berdrama macam tu? Teruskan berdrama, teruskan. Sebab yang nanti tertahan untuk masuk syurga kau, bukan aku. Aku okey je. Malah kalau aku niatkan sedekah, aku dapat pahala berganda. Kau ada? Tak ada. Kan? Malas tak aku ingau. Biar tak kau masuk neraka. Aku okey siap. Tak boleh Ustaz ni. Ustaz yang emosi pula. Itu bahasa Brunei. Tak pahal kawan. Baik, okay, Alhamdulillah. Ada soalan dekat chat lagi ke? Kalau tak ada, kita tutup lah. InsyaAllah Ustaz pun ada orang menunggu. Jangan bagi sampai orang tertunggu-tunggu. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Surah Al-Baqarah hari ini ayat 225 yang sangat panjang. Penulisan hutang, jangan jemu menulis perkara hutang ini. Ada kecil atau besar jumlahnya. Mudahkanlah urusan orang lain. Mungkin kecil pada kita tetapi besar pada orang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat ibrah, kita dapat manfaat. Banyak yang kita dapat insya Allah. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenu Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita.
Yang setia daripada subuh tadi hingga ke saat ini, Masya Allah. Ustaz sikit Iban kuliah. Kuliah asal kita. Kita Al-Wafi, Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, 5 petang bersama dengan Al-Farid, Imam Farid bin Syari. Kuliah Maghrib, Najis yang dimaafkan. Pukul 8 malam hari ini bersama dengan Al-Farid, Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Dan kuliah Isya, kuliah akhir kita. Begitu rupanya kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk 9.15 malam bersama dengan Al-Farid, Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua jemaah yang sudi berinfak dan henti berinfak di tabung Gemur Iman. Semoga dengan infak kita itu kuliah dapat diteruskan, dapat dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Dengan ini saya mewakili Gemur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Saya mewakili Gemur Iman mengucapkan salam takziah kepada Ustaz dan keluarga. Semoga arwah ibu Ustaz ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.